Okey, baru-baru ni aku ada buat video yang mengatakan bahawa calon bebas yang bertanding ni hanya memecahkan undi, mengacau kepada parti-parti lain. Okey, dan menyebabkan Melayu berpecah lah apa semua. Tapi aku nak tahu juga apa pendapat seorang parti bebas mana-mana je lah. Dan kebetulan ada orang bagi aku ni. Biasalah orang berkempen ni kan. So ini adalah calon daripada P125 Putrajaya. Okey, dalam ni ada alamat office dia. Okey, so kita dah sampai sekarang kat sini. Ini alamat office dia dekat sini. Okey, ada ni. Tak nampak tak, saya tunjuk. Sekarang ni kita nak jumpa dengan Cik Samsudin bin Muhammad Fauzi. Ni orang dia. Aku bukan apa, aku nak tahu. Dia ni mesti bercanggah pendapat dengan aku. Yang aku cakap calon bebas ni memecahkan undi lah, memecahkan orang Melayu ke apa semua kan. Dan kenapa dia dekat Putrajaya? Jom. B26 B26 Ngam. Okay, jom. Assalamualaikum. Malam, ya. Betul ke ni alamat kat sini? Betul. Tuan Samsudin. Ada? Ada. Jumpa. Nak jumpa. Boleh? Okey. Dia tak busy ke? Tak, masa sekarang Kebetulan. bos, ada orang nak jemput. Okey, sila masuk Tunggu dulu. Oh sama. Okey. Minta maaf Boleh saya duduk Silakan. okey, tadi ada orang bagi saya flyers ni, biasalah mungkin berkempen lah kan. Okey. Berkempen. Pasal sebelum ni saya ada buat video. Saya mengatakan yang calon bebas ni, dia ni mengacau lah, kira macam pecahkan undi. Tapi mungkin Tuan Samsudin ada sebab tertentu untuk masuk bertanding sebagai calon bebas. Kan? Lagi-lagi dekat Putrajaya. Betul ke calon bebas ni memecahkan undi? Mula-mula nak tanya tu dulu. Sebenarnya bergantung pada persepsi masing-masing. Okey. Kalau calon bebas itu kalau pergi ke sesuatu kawasan tu kita tak nampak isunya. Apa yang dia nak bawa, apa perjuangan yang dia bawa. Saya mengaku dengan saudara iaitu adalah perpecahan undi. Didi Chronicle. Okey. Tuan Didi kata. Didi. Okey. Saya setujulah itu mungkin perpecahan undi. Tapi sekiranya calon bebas itu ada agenda dan ada perkara-perkara yang dia tidak dapat ketengahkan selama ini, ada banyak kekangan seperti badan-badan NGO macam kami ini, ianya tidak boleh dilihat sebagai pemecah undi. Ianya adalah satu perjuangan. Cik Samsudin ni NGO? Ya saya. Oh, NGO. Kenapa Putrajaya sekarang ni? Ni pelik ni nak. Sekarang kenapa dekat Putrajaya? Ramai yang menyatakan bahawa saya ke Putrajaya mungkin untuk cari publicity, populariti, ataupun ada yang mengatakan untuk pecah undi. Ada yang juga yang mengatakan apa yang bebas boleh buat di Putrajaya. Sebenarnya saya ke Putrajaya adalah untuk membantu kaki tangan awam yang selama ini teraniaya dalam banyak bentuk-bentuk pinjaman yang tidak selamat dan ada kod pemotongan gaji. Itu yang menjadi pelik. Di samping itu juga perjuangan saya adalah tentang kos sara hidup rakyat, di mana apabila kami bercakap dalam TV, surat khabar, kami bagi cadangan kepada kerajaan macam mana nak menurunkan kos sara hidup rakyat, apa yang patut diambil kira. Tapi nampak lately ni mereka tidak begitu mendengar. Sebenarnya kalau kita tengok pada penjawat awam hari ini, ramai kata penjawat awam berhutang lebih daripada kemampuan. Betul. Sebenarnya pada saya, pandangan saya sejak kajian daripada tahun 2012 lagi di mana saya pun pernah bersama dengan QPEX untuk membantu kaki tangan awam ni. Dalam kajian kami mendapati kaki tangan awam ni sebenarnya mereka diperangkap kepada dalam bentuk-bentuk pinjaman di mana mereka ni terpaksa membayar sampai tua. Okey, dalam kita pun tahu gaji mereka pun tidaklah sebesar. Mana mungkin kita kata besar, tapi yang tinggal tu hanya angka dalam payslip, tapi gaji sebenar tak sampai pun. So di mana mereka diperangkap dengan pinjaman Islamik lah, itulah inilah. Tetapi yang menjadi pelik kepada saya, macam mana pula syarikat-syarikat yang tidak ada lesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam boleh memberikan pinjaman kepada kaki tangan awam dan ada kod pemotongan gaji di angkasa dan juga di Kementerian Kewangan melalui akauntan negara. Itu menjadi sesuatu yang pelik. Okey, so maknanya pemotongan gaji ni telah diluluskan lah oleh orang atas lah, senang cerita lah macam tu. Ya betul. Yang peliknya tahun 2012 lagi dah lulus. Walaupun pada ketika itu mereka pernah membuat permohonan untuk mendapatkan pengecualian khas di bawah akta ini. Okey. Tetapi permohonan mereka telah ditolak oleh menteri tahun 2012 dan dokumen dia pun saya ada.
Okey, tapi yang saya heran, tak ada lesen, tak ada apa, tapi ada kod pemotongan gaji dan mereka ni bukannya koperasi pun. Pada awalnya saya difahamkan koperasi, apabila diperiksa bukan koperasi pun. Suruhanjaya Koperasi pun mengeluarkan surat mengatakan bukan koperasi. So itu yang menjadi hairan. Macam mana syarikat entiti syarikat kita kata syarikat berhad menurut jaminan, kalau kita faham sebagai kebajikan, selalunya untuk kebajikan, tapi boleh menjalankan perniagaan pinjaman Islamik, pembiayaan Islamik kepada kaki tangan awam yang mana sistemnya sangat kejam. Oh, macam mana? Kejam tu maksudnya macam mana? Adakah dia kena membayar bunga lebih ke ataupun? Okey, ramai yang mengatakan bahawa alung-alung kat luar tu kejam. Aha. Tapi pada saya, pinjaman ni lebih kejam. Bayangkan, tuan, seperti kes yang ada pada saya sekarang ni, contohnya, kebetulan ni, datang saya ada satu kes, ni, pinjaman ni, kita tengok pinjaman ni, dapat di pinjaman dia 137,000. Okey. Dapat dekat tangan hanya 100,000. Yang balance 37,000 tu pergi ke mana? Tidak dinyatakan. Okay. Tetapi selepas 7 bulan membayar, dia nak buat penyelesaian penuh. Okey, dia nak buat penyelesaian penuh ni, dia kena bayar lebih kurang dalam 234,000. 7 bulan. Double tu. So dalam situasi ni, siapa yang alung sebenar ni? Siapa alung sebenar? Macam mana kerajaan boleh membenarkan pemotongan-pemotongan macam ni masuk ke dalam sistem gaji kerajaan? Takkan kaki tangan awam kita nak rompak. Yang peliknya bila kita hantar surat kepada Bank Negara cakap KPKT. Bila kita hantar surat ke KPKT jawab setebal 4 muka surat kata Bank Negara. So kemana penjawab awam ini nak mengadu? Itu masalahnya. Sebab itu saya sudah pun berjuang dalam kes ini daripada tahun 2017 sehingga kini. Saya nampak penjawab awam ini tidak ada tempat nak mengadu. So mereka datang kepada NGO macam kami ni. Memang kami akui setakat ni hanya satu je NGO yang pick up kes ni, iaitu Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur, PKPKL. Okey, sebab itulah apabila saya berjuang dalam kes ni, saya nampak saya sedang berdepan dengan penyangak-penyangak gergasi ni yang berjawatan, dan ada antara mereka ni pernah menjadi menteri pun. So saya heran macam mana mereka ni mempunyai kekebalan undang-undang. Kalau kita kaji balik perlembagaan persekutuan, okey, perlembagaan persekutuan jelas kata undang-undang adalah melindungi semua, tidak kira siapa. So dalam hal ini macam berlaku double standard. So ramai penjawat awam tidak sedar mereka gaji mereka sebenarnya dirompak. Hadiran Tuan Samsudin untuk menjadi calon ni adalah untuk menyelamatkan ataupun melindungi penjawat awam lah. Sudah semestinya. Lah. Kerana penjawat awam harus dihormati kerana mereka menghabiskan sepanjang usia mereka bekerja dekat kerajaan. Pemimpin datang pergi. Pemimpin setiap 5 tahun datang dan pergi atas parti politik. Tapi kaki tangan awam tidak. Mereka duduk di sana dan mereka menghabiskan usia mereka sampai bersara. Lepas habis bersara, adakah wajar kita kata, nah, ini pencen kau, duit gratuiti kau, ambil dan boleh keluar? Adakah itu yang kita nak bagi penghormatan kepada kaki tangan awam? Kalau tanya saya, kaki tangan awam yang ada bersara tu sepatutnya dihormati lebih. Jangan diletakkan sebagai golongan warga emas yang kita letak sebagai satu kelompok. Okey, berbaris bersama dekat hospital. Sepatutnya mereka ni dibentangkan, kalau saya kata dibentangkan kapet merah untuk mereka. Itu ibaratnya. Untuk mereka ni kata dihormati, kita salute mereka. Because kalau kata dalam bahasa Inggeris, dia serve for country. Serve for country, ya. Yeah. So kalau dengan diorang pun kita berlakunya mereka ni yang kata, oh kami datang untuk melindungi penjawat awam, kami akan menaikkan taraf hidup penjawat awam, tapi di belakang ni dirompak dengan kata-kata pinjaman. Betul ke tu? Atas adakah ini satu-satunya jalan terakhir untuk benda ni? Pada saya perjuangan harus diteruskan. Perjuangan harus diteruskan. Tapi ini adalah salah satu puncak perjuangan saya dalam kes ini. Setelah kita tengok pelbagai keadaan sudah berlaku, akhirnya peguam saya ada menasihatkan saya. Peguam saya kata, Samsudin, kalau you mau fight kes ini, you kena ke parlimen. You kena jadi salah satu pengubah undang-undang dekat negara ini. So dekat situ saya mengambil kata-katanya. Saya kata, why not? Saya berjuang untuk rakyat.
So saya rasa tidak ada salah. Parlimen itu pun bukannya berada dekat planet lain, di Malaysia Dekat juga. Malaysia juga. Okey, dan kita adalah negara demokrasi. So kita perlu memperjuangkan hak kita, kerana negara ini kita akan serahkan kepada anak-anak kita. So anak-anak kita ni adalah generasi akan datang. Kita pinjam negara ini daripada mereka. Macam mana mak ayah kita dulu serahkan negara ini kepada kita dan hari ini kita hidup. Dan adakah besok anak-anak kita ni perlukan mengharapkan pada bantuan saja. So bila mereka nak berdiri atas kaki sendiri, sekiranya kalau kita tidak memberikan tongkat daripada sekarang. Okey, sekarang ni maknanya pendapat aku yang cakap calon bebas ni adalah pemecah undi untuk mengurangkan undi Melayu semua tu sebenarnya bukanlah 100% tepat. Okey, sebenarnya ada juga golongan-golongan ataupun calon-calon bebas yang ada agenda tertentu yang perlu diketengahkan. Contohnya seperti Tuan Samsudin kita lah. Okey, sekarang ni barulah saya faham. Bukan Tuan Samsudin seorang saja yang memperjuangkan sesetengah isu yang perlu diketengahkan ke parlimen. Mungkin ada ramai lagi lah. Betul Okey, saya nak kita mungkin nak tambah sikit Kita tengok dalam situasi sejak beberapa tahun kebelakangan ni banyak benda-benda pelik berlaku. Contohnya saya bagi tahu. Pernah tak daripada zaman mak ayah kita ataupun zaman datuk nenek kita, telur tak ada di pasaran? Tak pernah. Mesti ada je. Kita berlaku tak dalam kita telur tidak ada di pasaran? Kerajaan yang dipimpin ketika itu, kalau sampai telur tak ada di pasaran, bayangkanlah kegagalannya di mana. Bekalan telur tidak dapat dipastikan di mana bekalan telur. So asyik sibuk bercakap pasal politik. Yang kami NGO pengguna bila bagi cadangan dalam TV sebagainya, tak mau dengar. Tak mau dengar. Harga ayam tak ada di pasaran. Tiba-tiba bila harga ayam tu naik, ayam sampai ke pasaran, ayam sampai gemuk-gemuk. So dekat situ, ini benda ni saya pernah bercakap dalam TV. Tak percaya tengok, selepas ini ayam akan sampai gemuk-gemuk. Betul ayam sampai gemuk-gemuk. Bermaksud ayam itu disorokkan atau lah, sengaja tidak dikeluarkan untuk setengah-setengah pihak menjadi kaya. So kita kata kita negara demokrasi dan kekayaan dikongsi bersama. Dalam situasi macam ni, apabila pendapatan rakyat dicuri dengan harga barang dan satu pihak yang kaya, yang lain tetap miskin, adakah ini kita kata kesamarataan dalam ekonomi? So rakyat tidak sedar benda ni. Okey, kita kata okey rakyat menghadapi ini. Kita bagi bantuan. Kita pun bagi bantuan, hantar beras, hantar biskut, hantar itu, hantar ini. Berapa lamakah bantuan tersebut boleh bertahan? Pada saya, kalau kita nampak seseorang tu nak mencari ikan di tasik, mana lebih baik? Kita bagi dia ikan ataupun kita bagi dia batang pancing? Batang pancing lah, lagi elok. Tapi yang berlaku sekarang ni kebanyakannya mereka memberi ikan. Sepatutnya saya sudah pun mencadangkan supaya diadakan satu inisiatif khas bahawa diwujudkan stok makanan dalam Malaysia, seperti melahirkan produk-produk keluaran Malaysia. Kita pernah buat dulu, tapi hari ini lebih 60% kita bergantung pada import makanan luar. Hari ini kita boleh kata harga makanan terkawal, kita akan buat terkawal. Hakikatnya dengan kejatuhan wang ringgit kita sekarang, saya yakin pada bulan 12 ataupun bulan 1, harga makanan mungkin akan meningkat sebab stok yang masuk adalah harga mengikut pertukaran mata wang sekarang. 4.7 something. Ya. So ini semua merisaukan. Sebab itu saya kata pada pengundi-pengundi Putrajaya, biarlah mereka ini menjadi hero kepada perubahan negara, membenarkan NGO pengguna ke parlimen. Biar bermula daripada mereka. Dan saya memilih warga Putrajaya untuk jadi hero sebagai salah satu tanda penghormatan saya kepada mereka. Kerana Putrajaya adalah pusat pentadbiran negara dan mereka ini akan menentukan apa yang akan berlaku di parlimen besok apabila suara NGO ke parlimen. Tapi itulah Tuan Samsudin, saya takut apa tahu? Saya takut diorang minta tolong dekat NGO tapi diorang pangkal lain. Takut macam tu je. Itu adalah kesilapan mereka sendiri. Cuba tanya pada diri mereka. Apabila mereka ada masalah, selalunya mereka akan cari siapa? Kebanyakan mereka akan mencari NGO untuk minta bantuan. Tapi hari ini apabila NGO pengguna itu sendiri setuju nak ke depan, tiba mereka pangkah lain. Itu adalah kesilapan mereka lah. Kemudiannya mereka janganlah kata mengeluh lagi, kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam ni. Mereka memilih atas dasar populariti seseorang itu. Populariti itu tidak menjamin apa-apa pun. Mereka pun dah nampak dah banyak penggal, janji tinggal janji. Saya masyarakat seperti anda semua. Saya masyarakat yang sama terkesan.
So hari ini saya membawa suara anda semua ke parlimen. Ramai yang mengatakan apa yang Samsudin boleh buat dekat parlimen kalau dia tidak bergabung dengan mana-mana parti politik. Siapa cakap tak boleh? Kena ingat, belakang saya ni ada gabungan NGO yang menyokong saya. Dan saya adalah perantara antara parlimen dan juga mereka, di mana kita akan bertanya soalan kepada menteri-menteri ini, kenapa harga barang tak boleh turun, kenapa stok itu tak ada, kenapa stok ni tak ada, kita boleh direct soal. Dan saya memilih, saya tidak mahu terikat dengan mana-mana parti politik, ada sebab. Kerana saya tidak mahu dikongkong atau dikontrol oleh mana-mana parti politik. Awak hanya boleh cakap itu, awak hanya boleh cakap ini, awak hanya boleh cakap itu. Kalau tak, jawatan awak akan ditarik. Sebab itulah saya tidak mahu menyertai mana-mana parti politik. Dan pendirian saya adalah jelas dan tegas. Saya tidak akan menyertai mana-mana parti politik seperti mana saya dah sign SD. Okey, berapa ramaikah calon hari ini yang berani? Oh, iyalah, ada sign, ada tantangan lah. Okay. Hari ini berapa ramaikah calon yang benar-benar ke parlimen yang kata memperjuangkan isu rakyat berani sign SD macam ni? Berapa ramai? Rasanya tak ada kot. Tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, kalau anda kata Didi nak tahu, SD ni, sekiranya saya langgar SD ni, mana-mana pengundi saya boleh membuat laporan polis terhadap saya dan saya boleh dikenakan tindakan di bawah undang-undang. Berapa lama dekat dalam nak menjadi ahli parlimen ni? Saya cuma minta 2 penggal, 3 penggal? Saya minta 1 penggal saja. 1 penggal saja cukup? 1 penggal saja. So maknanya kalau dah selesaikan isu semua, settle? Yes. Apabila kita tunjukkan kepada rakyat apa yang berlaku sebagainya, rakyat boleh berfikir. Dan selepas ini, pilihlah wakil rakyat yang boleh bekerja. Jangan pilih atas publicity. Nampak wakil rakyat tu buat lawak sana sikit, buat lawak sini sikit, berjoget sana sikit, berjoget sini sikit, dah tambat hati nak mengundi. Kena ingat 5 tahun ni. Perjuangan saya ni bukan perjuangan individu. Ini adalah perjuangan rakyat Malaysia amnya, dan warga Putrajaya akan menjadi hero kepada seluruh rakyat Malaysia. Mari kita sama-sama kita hormati dan kita salute warga Putrajaya. Okeylah, semoga kempen Tuan Samsudin berjalan lancar semua, dan pastikan semua warga Putrajaya dapat mesej daripada Tuan Samsudin, dan saya pun rasa boleh tolong sikitlah untuk membawa view-view ni pergi ke page Tuan Samsudin. Yang penting undi calon nombor 4 gambar pen. Nombor 4 gambar pen. Ingat tu, nombor 4 gambar pen, okey? P125 Putrajaya. Okey, dan untuk lebih lanjut lagi, sekiranya mereka ingin tahu tentang saya, kalau ditengok pada kertas undi, nama saya adalah Samsudin PKP-KL. Ulang lagi sekali ya. Samsudin PKP-KL. Okey. Google nama Samsudin PKP-KL, anda akan tahu tentang saya semua. Google Samsudin PKP-KL. Okey, jadi itu sajalah kan. Jadi saya pun datang ni bukan apa. Saya nak tahu je. Sebenarnya saya cuma nak tahu pandangan Cik Samsudin tentang parti bebas ni, apa tujuan selain daripada memecahkan undi kan. So rupa-rupanya guys, calon bebas ni sebenarnya bukan sesaja guys, bukan sesaja untuk memecahkan perpaduan lah apa semua. Sebenarnya diorang datang dengan niat untuk menyelesaikan sesuatu isu. Okey, mungkin ada benda-benda yang diorang nak ketengahkan tapi tak boleh. Okey kan. Jadi kalau korang rasa calon bebas tu mengangkat isu yang betul, okey, seperti yang Tuan Samsudin cakap tadi, terutama kepada pengundi di Putrajaya, korang fikirlah elok-elok. Jadi kalau korang rasa nak hak korang, hak sebagai pengguna tu dinaikkan ataupun dipertahankan, mendapat pembelaan, korang undilah diorang. Okey, aku tak bahasa ni siapa-siapa, itu korang boleh fikir sendiri, dah besar. Okey, bukannya budak-budak lagi, bukannya umur 18. Kalau 18 tu mungkinlah kan. Okey, jadi Encik Samsudin, terima kasihlah. Jadi saya rasa itu saja. Kita orang pun nak baliklah mengundurkan diri. Terima kasih atas semua info tadi. Kejutan tau, banyak benda yang saya tak tahu ni. Okey, Samsudin, semoga sukses, good luck untuk PRU Keri 15 ni. Terima kasih, doakan saya. InsyaAllah, amin. Boleh. Apa? Dah lah.